Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita sambung lagi berkenaan dengan Lathe Programming, the basics. Kita dah bincang tentang G1, G2, G3. Sekarang ni kita tengok yang more advanced punya G-codes. So, ada banyak yang kita nak cover hari ini. So, saya banyak akan skip bahagian-bahagian yang ada contoh coding. You take some time, lebih kurang 5-10 minit untuk fahamkan coding-coding tu berdasarkan apa yang kita belajar hari ini. So, first of all, kita tengok G50. G50 ni ialah berkenaan dengan setting the maximum spindle RPM. So kita ada spindle speed clamp dia. Menggunakan G50 kita boleh set contohnya di sini as 2500, meaning the spindle RPM will not exceed 2500. Kenapa penting ini? Kita akan tengok di bawah nanti ada dua cara kita boleh buat operation Lathe programming. Okay, first of all kita panggil G96 iaitu constant surface speed on. Jadi itu ialah constant revolution per minute on. Ada dua, G96 dengan 97. So, kita tengok first dulu 96. The surface speed is maintained by adjusting the spindle speed based on the radius of the cut. Berdasarkan radius cut yang kita nak buat, dia maintain dia punya surface speed tu. So macam mana nak tahu surface punya speed ni? Kita panggil dia sebagai surface per minute. So kita nak calculate dia menggunakan RPM ialah cara ni. RPM is equal to surface feet per minute kali dengan 3.82 bahagi dengan diameter. So, kenapa dapat 3.82 ni ialah 12 bahagi dengan pi, kita akan dapat 3.82. So example kat sini kita katakanlah ada diameter 0.75 inci. Surface speed kita nak dalam 225. Okay, 225 surface feet per minute ni. Berapa RPM yang kita kena set. So daripada sini kita boleh kira kita punya spindle speed ataupun RPM. Bila menggunakan formula ni kita dapat 1146. So ini adalah formula yang kita kira tadi. So basically daripada atas ni macam mana kita dapat akhirnya 3.82 kat bawah ni adalah berdasarkan formula di atas ni. Kita memudahkan, akhirnya kita dapat ini saja. Okay, surface per minute kali 3.82 bagi dengan diameter in inch. Okay, berbalik berkenaan dengan G96 ni, kenapa pentingnya, signifikannya G96? Kita cuba tengok contoh kalau anda kata kita nak buat bentuk begini. Ada 3 diameter, 1, 3, 4. Kalau anda kata kita guna RPM yang sama dan menggunakan speed yang sama, kita gerak secara horizontal begitu. Kalau untuk yang kecil ni, kemungkinan besar kita dah cover keseluruhan keliling tu dan kita gerak ke depan lagi, cover lagi keseluruhan sekeliling, dah potong semua, baru gerak ke depan lagi kan. Berbeza bila kita ada diameter sebesar ni. Kalau kita guna juga RPM sama dan speed pergerakan ni pun sama, silap hari bulan kalau sebelum dia sempat sempurna sekeliling tu, kita dah gerak ke depan. Belum sempat sempurna keliling lagi, dia dah ke depan. Bermakna kita punya pemotongan tu tak jadi sempurna lah. Kita nak elakkan itu berjadi, maka kita gunakan G96. Kita set kita punya surface feet per minute tu dan RPM tu CNC tu akan tetapkan berapa patut laju ke, patut rendahkan ke. Okay, dalam kita punya programming, first kita ubah yang G50 S3000 untuk set limit RPM 3000. Tak boleh lebih daripada 3000. So dalam programming kita dah set kat macam tu sebab mungkin ada kaitan dengan longevity ataupun inilah mesin punya life lah kan. So nak elakkan daripada lagi tinggi, kita ubah set ni, lepas tu baru kita guna G96 S300. Sebabkan guna G96 bermakna kita guna surface feet per minute value to 300. 300 ni berdasarkan surface feet per minute, bukan RPM. Jadi RPM akan sentiasa berubah untuk maintain 300 ni, kecuali sekiranya RPM tu lebih daripada 3000. So ni kita punya macam maximum limit lah kita letak awal-awal supaya walaupun kita nak maintain 300 ni, kita tak melebihi had yang kita dah tetapkan tadi. Hopefully boleh faham lah. Sebahagian lain tu dalam coding ni anda boleh tengok, take your time around 5 minutes ke kan untuk fahamkan yang bahagian-bahagian lain ni berdasarkan gambar yang kita bagi. Untuk regu dia pula iaitu G97, ni adalah yang biasa kita guna iaitu revolutionary per minute. Kalau kita guna lathe biasa, memang kita guna revolution per minute lah, yang kita tak punya nak ubah-ubah RPM tu sangat. Jadi kita guna yang ni. Kalau anda kata ni on, maka yang tadi tu akan jadi off lah. So
kita spindle to be at constant speed when G97 is actively on, any S command is in revolution per minute. So macam mana nak kira ialah daripada diameter kali dengan 0.2618 kali dengan RPM, kita akan dapat surface per minute. Ini terbalik daripada apa yang atas tadi lah kan. So daripada sini kita boleh calculate. Sekiranya kita tak nak guna G96, kita boleh guna cara recalculation saja, di mana kita guna juga 97, tetapi untuk setiap satu radius ni kita calculate berapa dia punya RPM. Dua kali kerja lah. So kita calculate first untuk RPM 1 ni adalah 1200. Kita calculate pula untuk diameter 3, 400. Dan akhir sekali diameter keempat adalah 300 RPM. So nak elakkan daripada calculate satu-satu ni, kita boleh just guna G96. Ini adalah contoh program startup lines with a constant surface speed. So boleh tengok kat sini. Take your time again. Saya tak nak ulas ni sebab ada banyak lagi slide yang kita akan cover. So take 5 minutes, 10 minutes untuk tengok ni dan cuba fahamkan apa yang tertera di dalam slide ni. Ini lagi satu, without constant surface speed, dan dah cuba teliti apa perbezaan antara dua ni. Okay, next berkenaan dengan tool nose radius compensation. This is a very important aspect di dalam CNC lathe programming. Sebab apa? Dia lebih kurang macam tool compensation bagi milling. Okay, kod dia adalah G40, G41 dan G42. So, kebiasaannya kita akan guna tool edge programming. Okay, this is in effect when offsets are measured to the edge of the tool. With this programming, the part geometry can be input directly without the consideration of the cutting tool nose radius. So, kita just guna sahaja tool edge programming, tak ada isu. Tetapi, can only be applied to part geometries consisting of horizontal or vertical lines. Kalau dia horizontal saja ataupun vertical saja, mudah. Tetapi banyak case dalam lathe operation ni kita kena buat curve kan. Jadi kita kena consider tool nose radius compensation. Kenapa kena consider? Okay, cuba bayangkan ini adalah kita punya tool, dia punya nose tu. Dan kita ada kat sini bahagian the tangent point which finishes diameters. Ini pula ada pula tangent point which finishes faces. Kita tarik line ni, kita akan jumpa satu titik pertemuan yang kita panggil sebagai theoretical sharp point. Dalam apa-apa program yang kita buat, kalau anda kata kita tak ada tool nose radius compensation ni, dia akan anggap kita menggunakan kaedah yang biasa tanpa ada apa-apa offset. Okay, so apa akan terjadi kalau anda kata kita tak consider yang theoretical point ni? Contoh kita nak potong begini, tool tu akan faham, okey, gerak macam ni, daripada sini dah ada dah berapa nilai dia kan. So dia akan cuba potong tapi sebenarnya tak terpotong sebab dia tak sentuh dengan material kita. Sama juga kalau anda kata kita nak buat kita punya radius macam ni, jadi dia akan consider yang tadi kan, yang theoretical point tadi tu, dia potong, lepas tu dia anggap yang point kat sini ni dia sentuh lah, sentuh sampai dia bertemu balik dengan tool kat bahagian atas tu, kena atas. Bermakna kita dah ada ruang yang bahagian kita tak kena, kan? Ada ruang bahagian yang kita tak kena. Nanti kita tunjuk contoh yang lagi mudah nampak. Okay. So bila tool nose ni begini, dia ada satu H ni kan, bahagian H ni kemungkinan dia akan tak potong. Jadi tak tepat lah kita punya measurement nanti bila kita tengok hasil akhir lah. Okay, ni contoh mudah yang lebih kita nampak. Consider tadi ada tool nose radius punya theoretical point tadi. Untuk program lathe tu, dia faham dia kena sentiasa sentuh yang bahagian titik ni. So dia gerak, katakanlah dia gerak sini dulu. Lepas tu dia nak gerak atas, dia nak buat warna putih kan. Nak buat ni. 2, 3, 4, 5, 6. Bila sampai ke 2 ni, dia faham kena berhenti dekat titik ni. Jadi dia dah, bila walaupun tool punya radius ni tak sampai lagi ke sini, tapi dia dah faham kena naik atas lah. So naik atas lah, naik atas sampai ke sini, sentuh dah pula kat bahagian radius ni. Dia buat pusingan sampai ke sini dan seterusnya sampai ke 6. So apa kata jadi ialah ada part geometri
yang patutnya kita nak buang. Ni bahagian yang dotted area ni kan. Ni patutnya kita nak buang ni, tapi tak terbuang. Maka tak jadilah seperti mana kita kehendaki. Kalau kita guna tool nose radius compensation ni, dia pun dah faham yang kena bersentuh sama ada dekat bahagian sini ataupun bahagian atas ni. So awal ni disentuh yang bahagian bawah ni. Sentuh, ni pun sentuh. Kat sini pun dia sentuh. Bila dia naik atas ni, dia mula faham, okey, kena sentuh yang bahagian atas ni pula. Dia tak ada dah theoretical point tadi yang dijadikan sebagai reference. Bermakna dengan cara ni, sampai ke sini dia ambil pula yang theoretical point tu sebab dia nak gerak ke depan. So ni, dengan cara ni kita dapati dia punya hasil tu adalah lebih memuaskan dan tepat dengan apa yang kita nak lah. Untuk setup tool nose radius compensation ni, the controller is instructed to open an offset file in memory to key in the following information. So kita kena ada dah satu offset file untuk setiap tool kita supaya dia boleh faham berapa banyak tool nose compensation yang perlu dia calculate. So in our case ada 3 benda komponen yang penting. Satunya XZ punya tool offset, tool edge, size of the tool nose radius, dan yang ketiga ialah tool nose vector. Apa benda tool nose vector? Kita kena faham dalam lathe ni ada beberapa jenis tool. Ada jenis tool yang macam ni, direct macam tu, ataupun dia mengikut ke belakang, ada yang mengikut ke atas, ada yang mengikut ke bawah, ada yang ke depan, ada yang ke belakang macam ni, ada yang ke sini dan ada yang macam ni. Bermakna dia punya theoretical point tadi tak sama untuk setiap satu dengan yang kita boleh tengok dari segi inilah bentuk ni. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 istilah ni. Okay. So dia panggil all of this is a tool nose vector numbers. So kalau anda kata number 1, kita dah set dah. Kita punya tool tu, dia punya hujung, dia punya theoretical point tu adalah pada bahagian 1 ni, kat sini. Dan atas kanan. Nombor 2 dekat atas kiri. Nombor 3 dekat bawah kiri. Nombor 4 adalah bawah kanan. Nombor 5 di tepi, 3 o'clock. Nombor 6, 12 o'clock. Nombor 7, 9 o'clock. Nombor 8, 6 o'clock. Tu je dia punya nak bagi faham tool nose radius compensation tu pada kita punya CNC program. Some restriction when handling a tool nose radius compensation, a G code activating T and R compensation is entered as a separate block in the program. Kena buat satu block yang khas untuk dia. It must be commanded before the tool starts to cut. Sebelum daripada cutting tu dah kena ubah lah benda tu. Dan dia adalah model kan. Cakap sekali je dah faham, yang lain pun dia akan ikut kecuali ada G code lain yang override. Okay, the first and second block following a TNR composition must contain the X and Z linear motion command that signals the initiation or termination of a composition. Failure to do so will result in over or undercutting. So kena ada XZ linear motion dulu. Dia tak boleh terus nak buat cutting macam mana kita nak untuk dia start TNR composition code ni. Okay. So kita punya command G untuk tool nose radius composition ni, motion in the G40, G41, G42 block must be greater than twice the value of the tool nose radius that will ensure no over or undercutting to happen. Yang kita bincang sebelum ni, kita tak consider dia punya measurement tu sebagai radius, tapi kita punya consider dia punya diameter. Ni especially for lathe. G41 and G42 indicates TNR composition will start up on the next linear move. The MCU transfers the tool positioning point from the imaginary point A as shown in the slides below to the center of the tool nose radius. Kita akan tengok di bawah nanti. The controller will offset the values with respect to the input stored in the memory place during setup. Kita kena set awal tadi kan. G40 will cancel out the composition. So kita akan cancel menggunakan G40, G41 dan G42 berdasarkan tool composition mana yang kita nak. Okay, untuk G41 dia adalah untuk compensation left. Berdasarkan kita punya tool ni, dia akan buat tool compensation left. Kita tengok daripada belakang ni. Kalau tool tu kena ke left, maka dia adalah G41. Sama juga untuk G42, kita tengok daripada belakang, kita
kita dapati tool tu kena ditarik, dianjakkan ke right, maka dia adalah G42. Itu saja. Okay, so ni contoh daripada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ni bagaimana kita nak set kita punya TNR composition. Boleh tengok dalam ni kita punya contoh kod. Take 5 minutes, 10 minutes untuk anda faham dan segala explanation di buku ni untuk kita dapatkan bentuk begini. So ni contoh latihan yang kamu boleh buat. Develop the program. Try to use G and M coding. Ambil masa sikit dalam 10-15 minit. Cuba buat program ni. Kita nak daripada starting ni A, pergi B, C, D dan E. Bagaimana coding dia yang kita boleh hasilkan. Okay. Selain daripada tu, as we mentioned before, lathe program ni ada banyak. Ada facing, dia ada drilling, dia ada boring dan sebagainya tu. So ni contoh-contoh lain, example yang saya bagi untuk anda faham bagaimana kita nak guna kod untuk hasilkan kita punya operation. Contohnya ni untuk facing. So, bila tengok kod tu. Seterusnya, uniform diameter turning. So, bagaimana kita nak buat uniform diameter turning ialah dengan menggunakan kod ni. Then we have a tapered diameter turning. Bagaimana kita nak buat daripada A ke B, macam daripada B ke C ni, kita nak buat tapered punya operation. Ini adalah dia punya code. Contour turning. So macam mana kita nak buat bentuk begini adalah menggunakan kod begini. Siap ada tulis sekali lah A, B, C punya position, D dan E dan sebagainya. Anda boleh cuba tengok dan fahami. Sekarang ni kita tengok pula roughing and finishing. So roughing adalah kita punya rough cutting, and then finish tu adalah yang terakhir sekali. So roughing passes must be made carefully to ensure that they do not gouge into a surface to be finished later. So last kali nanti baru kita buat a finishing process. Finishing pass is taken to produce the final finished part size. This operation removes the material left on the part during the roughing operation. So, kita boleh tengok roughing kita buat yang keseluruhan semua ni, dan akhir sekali kita buat finishing, material to be left for finish pass. So, kenapa roughing ni beberapa kali? Sebab benda tak asal tebal. Kita tak boleh nak potong setebal tu tiba-tiba kan. Kita kena potong sikit, kita patah balik, potong lagi. Bila dah nampak bentuk macam ni, baru kita buat finishing. Untuk nak buat ulangan roughing tu, kita panggil sebagai canned cycles. Seperti mana juga dalam milling operation, kita ada kod tertentu kan. Dalam kes ni kita guna G71. So belakang G71 ni terdapat kod-kod yang kita guna input juga untuk dia buat canned cycles ni. Ulangan-ulangan dalam keadaan dia consider dah kita punya yang finishing ni punya bahagian, supaya lepas tu kita buat yang bahagian finishing ni yang terakhir. Untuk drilling pula kita gunakan kod yang simple begini daripada position A, B ke C, dan kita boleh hasilkan kita punya drilling operation. Cuma kalau kita nak buat dia punya canned cycles, ada beberapa steps lain lah kita kena tambah. So kenapa perlunya canned cycles ni? Sebab package code makes tedious ataupun repetitive machining operations faster and easier to program. So ni termasuklah hole making ke typing, rough and finish, turning and threading canned cycles. Canned cycles such as 81 are routine built into the control to perform standard operation. So contoh untuk case ni drilling ialah 82, 83, 84, 85 drilling, boring and typing. Each coordinate written will cause the spindle to repeat the cycles. Kalau kita guna ni dan kita beri koordinat-koordinat tertentu yang lain, dia akan repeat the cycle. Canned cycle must be cancelled after each operation menggunakan G80. The sequence of some machining operations may be the same for any part and for any machine. For example, drilling a hole involves the following step. Sama juga macam milling, kita ada repetitive motion oleh kita punya drill bit ataupun kita punya tool bit, tetapi kita ada beberapa tempat kita nak buat. So kita just bagi koordinat tu, kita akan buat benda yang sama. So untuk drilling,
kita ada juga dia punya current cycles. Kita menggunakan kaedah yang sama, tapi dekat bahagian bawah ni kita bagi beberapa information lain seperti mana yang tertulis kat sini untuk kita buat dia repetitif. Untuk roughing and finishing, kita ada U dengan R. So U punya kod ni ialah depth of cut, R ni pula dia punya clearance. And with the same as milling operation, anda boleh rujuk juga milling operation. Dia ada juga yang detail lain kan. P dia punya start block, Q end block, U ialah finish amount, W is the finish amount to the left, Z direction, and then F dia punya feed rate. Bila habis semua, kita guna G70, P ialah dia punya start block dengan Q ialah end block. Operation lain pula ialah cut off, which is G75. Untuk G75 ni memerlukan coding lain seperti R, X, Z, P, R, F. So semua ni kita tulis ke bawah ni, dan ni adalah contohnya kita potong sedikit-sedikit dan kita remove this material. Okay, ni contoh coding yang kita boleh guna untuk cut off berdasarkan gambar ni. Sorry tak berapa clear, tapi hopefully boleh faham lah kenapa kita bergerak seperti mana yang tertulis ke sini. White grooves pula. White grooves dia tak cut off, tapi dia hanya membuat satu groove tu lebih besar. Menggunakan G75 juga, tapi dia punya coding kat bawah ni lain sikit. So berdasarkan tu kita boleh dapat kita punya white grooves. Boleh rujuk kepada kita punya coding kat sini. Multiple grooves. Kalau anda kata kita nak buat beberapa dan apa dia punya perbezaan dia, again dia punya kod ni sama je, ada beberapa kod yang kena tambah. So ni contoh penggunaan white multiple grooves menggunakan kod yang ni. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan lift operation. Dia banyak berkait dengan milling operation, cuma ada beberapa perbezaan. Kalau anda kata anda faham milling operation tu, insyaAllah anda boleh juga buat list operation ni, cuma kena ingatlah dia punya perbezaan-perbezaan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.